Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada penonton forum kami pada hari ini dan kepada Dr. Zubir bin Ismail selaku pensyarah Bahasa Melayu Komunikasi Khalayak dan Pengucapan Awam. Pada hari ini kami akan membuat satu pembentangan forum dan saya adalah pengerusinya. Nama saya Nur Natalia binti Muhammad Iqbal dan saya ditemani oleh 4 orang panel yang sungguh menawan pada hari ini, iaitu kami ada panel pertama kita ada Nur Aina Nazihah binti Azhar. Saya. Dan panel kedua kita ada Atira Izzati, Nur Atira Izzati binti Amiruddin. Panel Saya. ketiga kita ada Azlin Maisarah binti Abdul Aziz. Dan yang terakhir kita ada panel yang keempat Nur Hafiza binti Deli alias Dalri. Okey, pada hari ini kami akan membincangkan satu forum yang mengenai sebuah video yang telah dikongsikan pada awal minggu lalu oleh Dr. Zubir, iaitu sebuah video mengenai seorang guru yang bernama Praja yang telah membawa ibunya yang telah pun tua dan sakit ke sekolahnya, sebab Praja ni seorang guru. Jadi dia bawa ibunya pergi ke tempat kerja di mana terdapat beberapa komplain lah daripada pihak ibu bapa dan juga pihak sekolah mengenai tindakan guru tersebut. Oleh itu kita akan Videonya kupas. pelajar tersebut. Ya, betul. Jadi kita akan kupas lah ya serba sedikit mengenai elemen-elemen yang terdapat di dalam video yang telah dikongsikan tersebut. Jadi elemen-elemen komunikasi ini akan dibedah dan dicungkil dengan lebih dalam forum ini. Oleh itu tanpa membuang masa kita akan mulakan dengan panel kita yang pertama. Panel kita itu Nur Aina Najihah. Silakan. Terima kasih saudari Natalia sebagai pengerusi forum ini. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya ingin berkongsi tentang secara amnya tentang definisi komunikasi. Definisi komunikasi adalah sebuah proses pertukaran maklumat, fikiran, idea ataupun perasaan daripada seseorang individu terhadap individu yang lain, bahkan juga boleh menyampaikan maklumat kepada kumpulan yang ramai. Itu adalah secara amnya maksud definisi. Dengan itu saya ingin mengupas dengan lebih lanjut tentang elemen yang pertama dalam komunikasi adalah penyampai. Okey, seperti yang kita tahu, seperti yang kita lihat di video itu, guru besar menggunakan kaedah penyampaian secara verbal, secara lisan yang menggunakan secara bersemuka terhadap guru yang bernama Praja. Guru besar ini menyarankan kepada Praja supaya beliau memikirkan semula tindakan beliau yang membawa ibunya ke kawasan sekolah dan di dalam kelas. Dan tindakan beliau itu sangat-sangat tidak dipersetujui oleh ibu bapa dalam kalangan pelajar yang berada di dalam kelas. Itu adalah satu gangguan yang tidak boleh pelajar fokus. Di dalam elemen ini terdapat dua ciri yang saya perolehi, iaitu intonasi dan kelajuan. Kelajuan yang digunakan oleh guru besar terhadap guru bernama Praja adalah sekata, iaitu kelajuan yang tidak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan, di mana mesej yang disampaikan akan lebih efektif. Dan seterusnya adalah intonasi. Intonasi yang digunakan oleh guru besar adalah sangat tepat dan betul kerana tidak menggunakan intonasi yang tinggi maupun rendah supaya tiada kesalahfahaman terhadap mesej yang ingin disampaikan. Itu adalah dua ciri-ciri yang terhadap dalam elemen yang ada dalam elemen penyampai. Baiklah, terima kasih panel kita Aina Najihah. Jadi betul lah kita punya elemen yang pertama iaitu elemen dari segi penyampai. Terdapat dua bukan? Satu kelajuan dan intonasi. Dan kita dapat lihat juga intonasi yang digunakan dalam video ini sangat-sangat mendalam, di mana dia tidak menggunakan dia menggunakan lagu latar yang sangat menyedihkan lah, menimbulkan rasa sebab. Kita pun melihat video itu tadi berasa sebab juga ya. Dan seterusnya kita akan membincangkan, terima kasih panel Aina. Kita akan membincangkan elemen kita yang kedua. Kita menjemput Atira Izzati. Silakan. Okay, terima kasih pengurusi majlis dan terima kasih kepada panel pertama yang menyampaikan elemen komunikasi pertama iaitu penyampai. Okey, seterusnya saya akan menyampaikan elemen kedua dalam komunikasi iaitu penerima. Pertama sekali saya ingin menerangkan mengenai
Apa itu penerima dalam elemen komunikasi, iaitu orang yang menjadi sasaran daripada mesej disampaikan oleh penyampai. Okey, penyampai dan penerima merupakan antara elemen penting dalam komunikasi. Okey, penerima juga sering disebut sebagai sasaran atau tujuan, penyandi balik atau halayak, pendengar atau penafsir. Okey, penerima merupakan sasaran utama sumber dalam menyampaikan sesuatu mesej. Penerima boleh terdiri daripada individu, kumpulan dan organisasi. Okey, seterusnya antara peranan asas seorang penerima ialah memberikan perhatian kepada penyampai ketika proses penyampaian maklumat yang sedang dijalankan. Kemudian aspek utama dalam penerimaan komunikasi ialah penglihatan dan pendengaran. Kedua-duanya ini amat penting bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan. Okey, melalui video yang telah ditonton, pertama sekali antara situasi beberapa situasi yang menunjukkan penerima dan elemen penerima dalam komunikasi, iaitu situasi ketika guru besar menyampaikan pendapat beliau untuk mencadangkan seseorang untuk menjaga ibu guru tersebut, iaitu guru tersebut bertindak untuk tidak menyatakan ketidaksetujuan beliau terhadap pendapat yang diberikan oleh guru besar tersebut. Dan beliau berpendapat bahawa tanggungjawab menjaga seorang ibu ialah tugas seorang anak. Okey, situasi kedua ialah di mana seorang pelajar yang sedang menaiki kenderaan bersama ibunya apabila anaknya tersebut bertindak sebagai penyampai, iaitu dengan menyuruh ibunya memberhentikan kenderaannya secara mengejut, iaitu menyebabkan ibunya bertindak sebagai penerima memberhentikan kenderaan tersebut secara mengejut. Apabila jelas menunjukkan bahawa ibunya memahami apa yang disampaikan oleh penyampai, iaitu ibunya menerima maklumat yang diberikan. Okey, itu merupakan dua contoh yang terdapat dalam video tersebut untuk elemen penyampai. Okey, baiklah, terima kasih Itu saja. kita punya panel Atira. So seperti yang disebut tadi kita punya elemen kedua iaitu elemen penerima, bukan? Betul? Okey, baiklah. Terima kasih, sangat menarik perkongsian sebentar tadi. Ya, Kita akan melihat dengan lebih mendalam di akhir cerita nanti. Okey, kita akan teruskan untuk panel kita yang seterusnya. Sarah bukan? Baiklah, dipersilakan. Terima kasih kepada panel saudari Atira. Jadi saya akan meneruskan forum kita, iaitu saya akan menerangkan elemen komunikasi yang dengan lebih lanjut, iaitu mesej yang disampaikan. Berdasarkan video yang dipaparkan, terdapat dua mesej utama yang tersirat penonton dapat lihat, iaitu mesej nilai kasih sayang dan pengorbanan antara keluarga. Sebagai contohnya, tindakan guru sekolah iaitu pelajar yang setia menjaga ibunya sehingga dia sanggup membawa ibunya bersama-sama ke sekolah. Tindakan beliau ini secara tidak langsung memberi pengajaran kepada pelajar-pelajar beliau. Bagi pelajar, ibu adalah segala-gala baginya. Bertitik tolak dari ini menyebabkan ibu bapa para pelajar berasa tidak selesa kerana bagi mereka, tindakan ini boleh mengganggu pelajaran anak-anak. Lebih menyedihkan apabila ada ibu bapa membuat keputusan untuk memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain. Namun demikian, akibat daripada nilai yang baik yang ditunjukkan oleh pelajar ini menyebabkan ibu bapa mengubah perspektif mereka. Seterusnya, mesej kedua. Pengorbanan yang dapat dilihat apabila pelajar menolak segala tawaran dari sekolah-sekolah lain hanya kerana dia ingin tinggal dekat bersama-sama ibunya. Jadi, video ini memaparkan nilai yang menyebabkan penonton berasa sedih dan terharu serta memberi pengajaran tentang kekeluargaan yang menyebabkan saya teringat akan pantun Melayu, tanam tebu tidaklah payah, bila tumbuh pastinya suka. Ku kasihkan ibu, ku sayang ayah, tiada terbalas jasa mereka. Ya, betul. Terima Menarik kasih sekali. Sarah. Ya, betul, menarik.
Jadi saya sokong ya di mana dia panel kita Sarah ni mengatakan di mana cikgu Perajat ni sendiri menolak tawaran daripada sekolah-sekolah lain hanya untuk berada dekat untuk menjaga ibunya yang sakit tu. Jadi memang sangat menyentuh hati dan mungkin dari situ apabila guru besar itu menyampaikan maklumat latar belakang cikgu Perajat itu kepada ibu bapa, itu membuka mata ibu bapa itu sendiri ya, dan mesej itu sampai ketika itu. Jadi terima kasih panel kita, dan seterusnya saya menjemput panel terakhir, panel Nur Hafizah untuk menyampaikan elemen beliau. Okay, terima kasih Saudari Natalia. Sebentar tadi Saudari Sarah telah menerangkan beberapa elemen komunikasi yang terdapat dalam video yang telah kita tonton. Seterusnya saya akan mengupas sedikit sebanyak mengenai elemen komunikasi yang terdapat dalam video tersebut, iaitu elemen maklum balas. Maklum balas sangat penting dalam komunikasi kerana ianya digunakan untuk penambahbaikan dan penyelesaian masalah bagi isu dan kandungan yang disampaikan. Baiklah, contoh yang boleh kita lihat daripada video tersebut ialah yang pertama, sewaktu ibu bapa pelajar tersebut tidak berpuas hati dan mereka memaklumkan perkara tersebut kepada guru besar. Seterusnya guru besar memanggil cikgu pelajar untuk mengambil tindakan selanjutnya dan memaklumkan perkara tersebut kepada cikgu pelajar. Dari situ kita boleh lihat cikgu pelajar memberi maklum balas di mana beliau tidak bersetuju untuk berpindah ataupun untuk meninggalkan ibunya. Contoh yang kedua ialah mengenai ketika guru besar memanggil semua para ibu bapa berkumpul bagi menerangkan dan menyelesaikan masalah tersebut. Di situ guru besar tersebut telah menerangkan masalah sebenar yang dihadapi oleh cikgu pelajar, di mana cikgu pelajar sangat mementingkan ibunya dan mengutamakan ibunya. Di situ juga guru besar telah membuat keputusan untuk menyebarkan satu borang, di mana satu borang itu perlu diisi nama ibu bapa yang masih tidak berpuas hati dengan tindakan cikgu pelajar tersebut. Namun setelah borang disebarkan, ramai juga ibu bapa yang berasa sedih dan seterusnya. Betul. Seterusnya mereka tiada seorang pun yang menulis nama di atas kertas tersebut kerana mereka baru menyedari perkara sebenar, dan tindakan yang mereka ambil adalah untuk membiarkan dan membenarkan cikgu pelajar membawa ibunya ke sekolah. Saya rasa itu sahaja daripada saya, iaitu elemen maklum balas ini sangat penting bagi menghasilkan komunikasi yang berkesan antara kedua-dua belah pihak dan menyelesaikan masalah ini dengan secara baik supaya tiada persefahaman berlaku antara kedua-dua belah pihak. Okey, seterusnya saya serahkan semula kepada Saudari Natalia selaku pengurusi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih panel kita Hafizah. Okey, baiklah, berdasarkan forum kita dibincangkan oleh panel-panel kita, terdapat 4 kita punya elemen utama, iaitu penyampai, penerima, mesej dan maklum balas. Namun bagi saya ada juga elemen lain, iaitu salah satunya saluran. Sebab memandangkan video ini dimuat naik di YouTube, jadi adalah sangat sesuai di mana semua orang, bukan sahaja budak-budak, bukan sahaja orang tu, malah semua orang ya, semua had umur boleh menonton, boleh mengakses YouTube ini untuk menonton video itu. Dan bukan itu sahaja, selain itu elemen gangguan ini tiada dalam video itu. Ia menunjukkan betapa lancarnya video itu, betapa lancarnya mesej itu disampaikan tanpa sebarang gangguan. Oleh itu kita cakap cikgu Perajat ni dia punya sifat tu kita boleh ambil sebagai contoh, dan mesejnya tu amat-amat berkesan kepada pelajar saja dan termasuk ibu bapa itu sendiri. Oleh itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panel kita. Ya, sama-sama. Sama-sama. Okay, baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.